A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton rancangan Sempurnakah Umrahku, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hajah, semua para tetamu Allah dan juga penziarah Rasulullah SAW, bakal-bakal jemaah sekalian, apa kabarnya? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, baik, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang ceria, khususnya yang akan terbang menunaikan ibadah umrah sehari dua ni kan. Sehari dua ni. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan sudah mempersiapkan segala kelengkapan, segala persediaan, segala mental dan juga fizikal punya persediaan lah untuk nak pergi menunaikan ibadah umrah ni. Saya kira tuan-tuan pun dah semuanya dah check up, dah checklist dah. Barang-barang apa semua yang nak kena bawa, apa semua. Jadi Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan persediaan kita itu dalam nak menunaikan ibadah umrah, Allah Ta'ala akan memudahkan jalan kita semua menuju ke rumah Allah dan memudahkan kita semua untuk menziarahi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula malam tadi, ramailah yang PM saya mohon maaf jugalah kalau sekiranya ada mesej-mesej tuan-tuan yang tidak terbalas lagi. Minta maaf tuan-tuan, dekat 700-800 mesej kan masuk bang mesej PM satu-satu yang saya kira ialah soalan-soalan tuan-tuan pun kurang lebih yang nakkan senarai-senarai keperluan barangan keperluan jemaah lelaki perempuan, tempat-tempat yang mustajab doa. Semalam saya janjikan kan nak bagi pada tuan-tuan, siapa yang nak boleh DM saya. Ya, jadi minta maaf kalau sekiranya belum berbalas. Bukan tak balas lagi. Balas nanti kejap lagi insya-Allah kan. Nanti saya akan balas satu persatu insya-Allah. Ya. Jadi kepada tuan-tuan yang setia bersama dengan rancangan Andalusia pada malam ini, saya kira tuan-tuan pun jemaah-jemaah yang nak pergi, khususnya nak pergilah terbang sehari dua ni lah, yang rajin tengok rancangan-rancangan ke udara baik sebelah petang bersama dengan Puan Hajah Hidam, belah malam ni bersama dengan saya. Dan untuk kita sama-sama memperkukuhkan informasi-informasi, apakah hukum hakam, apakah persediaan yang mana kita ni rasa ialah risau kan. Ni tambah pula umrah-umrah pasca Covid ni, pelbagai mehnah dan tribulasi kan. Ramai jugalah yang PM saya yang mana saya tengok telah positif Covid kan. Jadi kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang terkena kepada tuan-tuan, saya harap tuan-tuan hajah-hajah yang mana terkena musibah positif Covid ini sabarlah, sabar insya-Allah. Ya. Namun bagi mereka yang dah kena positif, tolong maklumkan pada pihak mutawif, maklumkan pada pihak Andalusia untuk dibawa pakej tuan-tuan itu ke hadapan, dibawa ke hadapan. Jadi insya-Allah kadang-kadang positif pun tak lama kan, mau 15 hari, 16 hari, 2 minggu aja kurang lebih. Lepas tu kita buat swab test dah negatif. Jadi tuan-tuan boleh ambil pula pakej baru di tarikh yang baru. Ya. Jadi jangan rasa down macam dunia nak kiamat dah, jangan. Bertenang. Bila positif bertenang. Ya. Jadi kalau sekiranya semalam saya ada pesan kan, kalau sekiranya kita buat swab test positif, segeralah pergi mana-mana tempat yang boleh re-PCR. Buat re-PCR. Semalam ramai jemaah telefon saya kan, boleh ke saya buat swab test tak berapa 8 jam positif pula. Dengar nasihat saya pergi panjat KLIA semua, daripada Kelang, daripada mana ke, panjat KLIA, dapat result 1 jam aja result negatif pula kan. Jadi ini satu benda yang saya kira berlaku lah, ini berlaku kan, ini berlaku bermakna positif, bila buat re-PCR boleh pula negatif. Jadi kita pakai yang latest punya result lah kan. Result yang lama positif tak dikira lah, sebab mungkin bacaan ratio nak positif negatif tu dia lebih sikit kan, sebab itu positif.
Jadi kita pun ragu-ragu boleh pakai ke kan keputusan apa semua ni. Kita panjat mana-mana yang boleh drive through kan. Seri Kembangan ada, dekat KLIA ada yang buat swab test yang urgent. Dalam tempoh 1 jam boleh dapat result dah. Dan dapat keputusan negatif. Alhamdulillah kan. Jadi dah boleh pergi umrah. Tidaklah kita rasa down benar kan. Tapi boleh pergilah umrah apa semua. Jadi benda ni berlaku. Jadi kalau berlaku pada tuan-tuan positif, ada langkah yang kita boleh berikan ataupun suggestkan kepada tuan-tuan. Ya, benda ni dah well known dah. Bukan kata jemaah aja, dengan mutawif-mutawif pun kalau positif kita pergi panjat KLIA apa semua buat sekali lagi cucuk hidung, cucuk tekak. Negatif pula boleh bawa grup terbang apa semua. Ya, okay, baik. Jadi ini yang berlaku lah. Ya. Ini baru sebagai mukadimah saja ni. Jadi saya nak bagi contoh semangat. Semangat bahawa jangan putus asa kan, jangan putus asa. Ada jalan. Ini semua dunia semua kan. Bila dunia ni boleh buat lah tuan-tuan. Benda boleh buat lah. Ini bukan sampai akhirat apa semua, tak ada. Ini semua dunia punya hal PCR apa semua ni boleh kita uruskan. Ya, boleh kita uruskan insya-Allah. Namun kalau dah second swab test pun dah positif, tak payah nak sampai 3 swab test, tak payah. Kali kedua tu dah positif tu, redha je lah, tak apa. Maklum Andalusia, telefon Andalusia, bawa ke depan punya package. InsyaAllah lagi 2 minggu tuan-tuan dah potong gelang, dah buat swab test, negatif, dah boleh ambil dah 1 hari 2 hari penerbangan. Kalau ada kosong, boleh terbang umrah. Ya, insyaAllah saya doakan semuanya yang akan menunaikan ibadah umrah dalam tempoh terdekat ini semuanya lah insya-Allah negatif lah resultnya. Andai kata kalau sekiranya positif sekalipun, berikan jalan kemudahan ya. Jangan batal dulu kan, jangan batal-batal dulu. Ada cara lagi untuk bawa ke depan ke apa semua. Jangan batal-batal ya. Apapun ambil insurans sebagai backup jika sekiranya tuan-tuan memang nak membatalkan oleh sebab second swab test pun dah positif, lepas tu tuan-tuan pun ada hal yang lain ke apa semua, maka tak apalah kan, tak apalah, bolehlah dibatalkan dan boleh issue insurans apa semua kan, yang tuan-tuan boleh issue insurans sebab cancellation due to COVID, gitulah ya, boleh buat. So boleh rujuklah kepada Puan Jun insurans yang tuan-tuan ambil, sama ada Puan Jun ataupun Cik Sarah kepada Andalusia Tijarah. Okay, baik. Tajuk hari ini kita akan cerita persediaan menunaikan ibadah umrah daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kalau semalam kita dah cerita sikit persediaan apa semua, kelengkapan yang perlu bawa. Cuma nak cerita tu panjang kelengkapan satu-satu, jadi tuan-tuan boleh PM saya je lah. Kalau siapa yang nak, yang mungkin tak dengar semalam, yang dengar hari ni punya cerita, nakkan senarai senarai barang-barang lelaki, barang perempuan, ni boleh PM nombor saya ni. Boleh PM nombor saya dan saya akan bagi InsyaAllah pada tuan-tuan. Termasuk jugalah tempat-tempat yang mustajab doa di Mekah, Madinah. Jadi boleh PM saya. Baik, hari ini nak cerita berkaitan dengan persediaan daripada bumi Madinah Al-Munawwarah menunaikan ibadah umrah bagi mereka yang masuk Madinah dahulu. Yang masuk sektor Madinah dulu, iaitu Kul Masjid Kul ataupun Kul Jet Kul yang masuk Madinah dulu. Landing Jeddah tapi ke Madinah kan. Jadi ini berlaku, saya dah 2-3 penerbangan dah. Memang landing kat Jeddah, pergi Madinah dulu naik bas 6 jam gitu kan. Tak boleh buat apa tuan-tuan, dah memang tempoh ajalah. Tadi 8 jam setengah dah terbang. Lepas tu urusan kat airport pula, kedebak-kedebuk 2 jam pula dah. Lepas tu nak pergi pula naik bas menuju ke Madinah pula. Dalam 6 jam lagi ke hadapan. Memang boleh tahan lah 1 hari habis dalam perjalanan aja. Namun depends kepada tuan-tuan punya package lah. Ni cerita. Baik, kalau sekiranya tuan-tuan daripada bumi Madinah nak menuju ke Mekah Al-Mukarramah. So ada 2 mode yang boleh kita gunakan, sama ada bersama mutawif naik bas beramai-ramai menuju ke Mekah atau naik train, kereta api laju, high speed train daripada Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Yang ini jemaah boleh beli ya, boleh beli bersama dengan Andalusia. 350 yang normal punya coach, 450 yang business coach kan. Apa beza dia? Lebar lah kan, lebar, keselesaan, priority keluar masuk, gitulah kan untuk business coach. Yang ambil normal coach pun boleh. Jadi tuan-tuan boleh ambil train daripada Madinah menuju ke Mekah. Bagi mereka yang masuk Mekah dulu, ambil train Mekah ke Madinah pun boleh juga, tak ada masalah.
Tapi oleh kerana cerita hari ni perjalanan daripada Madinah ke Mekah, so ambil train pun boleh juga. Boleh tambah bayar dekat pihak Andalusia sana untuk ambil train daripada Madinah ke Mekah. Untuk naik train, tuan-tuan kena tambah bayar satu. Kemudian bayaran tuan-tuan hanya include train saja, satu hala punya harga sahaja. Tidak tertakluk kepada kos daripada hotel Madinah menuju ke stesen kereta api Madinah, daripada stesen kereta api Mekah menuju ke hotel Mekah. Yang itu duit teksi ke apa semua, itu jemaah kena bayar sendirilah. Kurang lebih dalam 30 rial ke 40 rial saja. Satu teksi ada 4 orang boleh masuk, boleh bayar kalau tongtong dengan member-member tu, kalau pergi 4 orang, seorang dalam 10 rial dah boleh pergi ke stesen kereta api Madinah. Kemudian nanti pegawai kita akan adjust lah. Pegawai kita di Madinah akan tolong ambilkan teksi. Tuan-tuan naik teksi sampai ke stesen baru bayar 40 rial kepada pemandu teksi. Kemudian sampai saja stesen di Mekah, tahan teksi mana-mana kat depan tu, bagi tahu aja hotel mana duduk di Mekah, safwa-safwa lah, olayan-olayan. Kalau Nada Diafah, Anwar Diafah, Hilton Doubletree, Hilton Convention, mana-mana Mekah Tower yang tuan duduk kat Mekah sana, bagi tahu aja memang teksi. Lazimnya dia orang dah memang hafal dah hotel-hotel yang berada di Mekah. Tuan-tuan ambil teksi tu terus saja menuju ke Mekah, sampai hotel bayar pula 30 rial kepada pemandu teksi. Settle. Pegawai kita akan sambut tuan-tuan di hotel di Mekah sana. Adapun bagi jemaah yang menaiki train ini, bawa hand carry sahaja. Baik bagasi besar itu akan diuruskan untuk disumbatkan dalam bas bersama dengan para jemaah lain. Mutawif iringan tiada. Ya. Sebab apa? Sebab mutawif akan ikut majority group naik bas. Melainkan mutawif dan semua jemaah naik train dengan mutawif naik train sekali. Ya. Baik bagasi akan diuruskan dengan lori akan hantar terus menuju ke hotel di Mekah saja. Ya, jadi jemaah yang naik train akan sampai dulu ke Mekah. Beg bagasi sampai lewat. Jadi apabila tuan-tuan sampai dulu di Mekah, apa nak buat? Okey, boleh check in awal, kemudian ya boleh pergi Masjidil Haram kan. Kan semua pun dah pakai gelang biru apa semua, boleh masuk ke masjid, tak payah tunjuk tawakalna ke apa semua, boleh sembahyang dulu maghrib isyak bersama dengan imam Masjidil Haram apa semua. Kemudian boleh balik ke hotel, makan malam sementara nak menunggu bas sampai. Yelah, kita naik bas lambat sikit sampai. Train boleh lah kan, 2 jam setengah sampai. 300 kan, kilometer sejam. Memang laju. Kita yang naik bas 100 km sejam je, gitu meter je kan. Jadi 6 jam baru sampai. Jadi yang mana naik train kena menunggu daripada naik bas untuk sampai di hotel di Mekah. Tadi yang sampai dulu naik train, boleh semayang dulu ke, semayang isyak kat sana. Kemudian sementara nak menunggu jemaah kita naik bas. Bagi jemaah yang naik bas pula, semua beg bagasi tuan-tuan dah dikumpulkan satu tempat dan kita akan sumbat semua dalam perut bas. Kemudian siap-siap dah pakai ihram. Jadi tengah hari tu sebelum kita semua jemaah nak menaiki bas apa semua sekali pergi solat Zuhur di Masjid An-Nabawi secara jamak tamam. Ya, semua sekali jemaah kita nasihatkan buat solat jemaah ikut Imam Masjid Nabawi, tapi buat secara jamak tamam. 4 rakaat Zuhur diikuti pula 4 rakaat Asar. Ya, maka boleh pergi pakai baju biasa dulu, bagi lelaki pakai jubah biasa dulu, pergi aja Masjid Nabawi dan saja aku solat Zuhur 4 rakaat dijamakkan pada waktu Asar. Ikut imam kena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. So ikut imam lah. Habis assalamualaikum warahmatullahi dengan imam, naik terus. Jangan diselangi dengan solat jenazah. Tak boleh diselangi. Ya, mesti naik terus solat asar pula. Saja aku solat asar 4 rakaat dijamakkan daripada Zuhur sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sendiri buat 4 rakaat waktu asar. Solat asar. Kemudian bila kita dah solat asar, kita dah berada dalam lingkungan solat asar. Maka tak boleh dah nak solat ihram ke apa semua. Maka kalau nak buat solat ihram, sebelum solat Zuhur tadi, kita dah boleh solat ihram apa semua. Kan? Di bilik ke, di masjid ke, boleh solat sunat ihram. Solat sunat ihram dulu. Kan? Barulah solat Zuhur ikut imam, barulah naik pula solat asar 4 rakaat sendiri. Kemudian balik hotel, makan, dah habis makan tengah hari, naik ke bilik, standby dengan kain ihram apa semua,
baju kita masuk dalam hand carry, kan kain ihram kita pakai, baju kita simpan dalam hand carry, kita bawa turun hand carry saja. Beg bagasi besar apa semua, kita dah minta jemaah turunkan seawal 8 pagi tadi. 8 pagi sampai pukul 10 pagi, 2 jam tempoh untuk dibawa turun beg bagasi. Jadi malam untuk kita ke Mekah tu, hari kita ke Mekah, malam tadi, kita dah siap lah. Kemah-kemah barang, apa semua kan. Tak ada barang yang ditinggal, segala shampoo, segala barang-barang kita lah. Kan termasuklah kita punya dompet, duit, apa semua. Termasuk gigi palsu pun bawa kan. Ini gigi palsu tertinggal kat bilik ayah ni apa hairnya kan. Gigi palsu tinggalkan 10-20 riyal tu bagi sedekah. Tahan juga kan. Ini gigi palsu, siapa nak guna? Oleh demikian, segala gigi palsu ke apa semua, angkut sekali kan, simpan semua dalam beg bagasi. Turunkan seawal jam 8 pagi sampai 10 pagi. Nanti bangla kita akan turun, akan uruskan, ambil beg apa semua, turun, letakkan dekat satu, longgokkan bas 1, bas 2, bas 3 dekat lobi apa semua ya. Siap dengan tampalan kalau boleh depan beg bagasi tu semua sekali, beli selepanti putih, beli marker untuk ditulis di depan beg tampal siap. Apa yang perlu ditampal, apa maklumatnya? Yang pertama, nama jemaah, nama tuan-tuan. Yang kedua, nombor telefon tuan-tuan. Nombor telefon Saudi lah. Kan nombor telefon Saudi sebab kita dalam Saudi pakai nombor telefon Saudi. Yang kedua, grup kan SV09 Februari 2022. Bas 1 contoh kan, itu nama grup. Nanti Mutawi akan bagi dah nama grup tuan-tuan. SV ke QR ke MH ke, ikut nama grup masing-masing. Kemudian bas 1, bas 2, bas 3 tulis. Kemudian yang keempat, nama Mutawib kan, Ustaz Saifullah Nasri. Nombor telefon Ustaz Saifullah Nasri juga tulis situ. Kod-kod hilang apa semua, dia orang boleh refer. Okay, ni jemaah Ustaz Saifullah ni kan, pergi tersalah hotel dekat Mekah sana, maka dia tahu dah, okey, beg ni adalah jemaah saya, dia terlepas ke bas lain. Mungkinlah, biasalah tuan-tuan kan, manusiawi punya faktor, kadang-kadang terlepas pandang ke apa semua, benda tu berlaku. That's why kena letak tampalan ini. Kemudian tulis Madinah ke Mekah, Hotel Mekah, Hotel Safwah contohnya. Gitulah. So maklumat apa semua tadi ni ditampal di depan beg bagasi, ditulis dengan marker. Ya, jadi dia punya selling tip dan juga marker tu boleh beli dekat kedai kuncit keliling tu ada jual. Ya. Kemudian settle apa semua, kita pun dah makan, kita pun dah balik, beg bagasi pun dah settle, kita tarik hand carrier turun, kita tinggal ambil bas saja. Ya. Bas lazimnya 2 petang sampai di hotel kita. Nanti Mutawif akan maklumkan, okay, bas tuan haji di sini, bas ni kat sini ke apa semua. Jadi kita tinggal naik bas saja. Sebelum turun, kita pesan lagi jemaah supaya cek betul-betul bilik kita tiada duit yang tertinggal, tiada barang-barang penting tertinggal, segala salinan-salinan PCR apa semua tu, itu yang paling mustahak. Pasport tak apa, pasport Mutawif dah kumpul, tak ada masalah. Yang lain-lain tu tolong perhati betul. Ya, baik. Kemudian kita pun naik bas. Ya, naik bas kita akan clear semua jemaah, semua dah ada beg bagasi pun dalam pokok bas. Kita pun bergerak, ya subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa sapa, bas pun bergerak keluar daripada bumi Madinah. So kita pun melihat kubah kita dan kita melambai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan ya Rasulullah, dan bahawa ini bukanlah umrah atau ziarah aku yang terakhir. InsyaAllah aku akan datang lagi semula ke sini untuk menziarahimu ya Rasulullah. Jadi ziarah wada apa semua itu sendiri buat, ya, itu sendiri buat. Sebelum nak pergi solat zuhur pun boleh, ataupun pagi tadi sebelum nak gerak ke mana-mana pun boleh juga. Ini ziarah wada, ini sunat hukumnya. Dia bukan tawawadak, dia ziarah wada Nabi. Ini sunat dilakukan sebagai adab kita kepada Nabi SAW sebelum kita meninggalkan bumi Madinah. Kita pamitan dengan Nabi SAW. Kata orang Jawa ni gitu lah kan, pamit. Kita ucap selamat tinggal lah dengan Nabi kan. Kita ucap selamat tinggal pada baginda Nabi SAW sebelum kita meninggalkan bumi Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Okay? Itu kurang lebih lah. Bah pun menuju ke mana? Menuju ke Bir Ali. Maka kita pun sampai ke Bir Ali. Untuk saya tengoklah kan, sehari dua ni, sebulan dua ni grup saya tengok kita nak mengejar permit pada tengah malam. Dan kita nak mengejar makan malam dekat hotel.
Maka untuk langkah yang terbaik, kita tidak turun di Bir Ali. Kita hanya stop over saja. Bah sampai ke Bir Ali, bah berhenti, masing-masing pasang niat. Ya, saja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi Taala. Sabit niat dalam bahasa Melayu terus dalam hati kita. Bagi wanita, niat ihram bersyarat. Ni tajuk kita hari ni, niat ihram bersyarat bagi wanita. Macam mana nak niat ihram bersyarat? Sambung ajalah. Sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, ketika itu aku jadi halal. Ataupun ketika itu aku akan bertahlul. Okay, ada dua. Okay, tuan-tuan dengar baik-baik ni. Dengar baik-baik. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku jadi halal. Okay. Kalau aku jadi halal, bermakna bila sampai di Mekah, tiba-tiba uzur keluarlah. Aku jadi halal. Bermakna aku tak payah nak gerak rambut ke apa semua, automatically kita dah keluar larangan ihram. Kalau sekiranya niat, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku akan bertahalul. Maka belum automatik dia keluar ihram. Maka kita pun buka tudung, ambil gunting, rap rambut. 3 palat, kita keluar daripada ihram dengan kita bergunting. Maka aku akan bertahalul, bermakna aku akan. Aku nak buat tahalul tu lah, kita gunting. Tapi kalau aku jadi halal, automatically dah keluar. Dua-dua pun boleh pakai. Ya, dua-dua pun boleh pakai. Dan lazimnya jemaah perempuan mesti beritahu saya, Ustaz, saya dah menopause, saya dah buang rahim, saya dah tak ada datang haid, dah lama dah. Adakah saya perlu niat bersyarat? Ini soalan lazim. Jadi tuan-tuan tak payah tanya lagi soalan ini. Ya, kalau begitulah keadaannya, adakah perlu niat bersyarat juga? Maka bagi wanita yang walaupun dibuang rahimnya, walaupun dah lama menopause, walaupun haid dah lama tak keluar, maka niat juga niat ihram bersyarat. Kerana niat ihram bersyarat tadi ni bukan semata-mata untuk haid. Kan? Untuk angin keluar daripada depan, daimul hadas, bagi mereka yang ada masalah-masalah lainlah keputihan ke apa semua. Masalah-masalah wanita ni dia banyak sikit kan. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i bahawa wanita dia boleh datang haidnya sehingga usia 80 tahun. Jadi kalau kita dah menopause umur 45, 46 dah menopause dah, tak keluar haid dah. 20 tahun tak keluar. Kita pergi umrah umur 60. Tiba-tiba sampai Mekah berdarah. Kan dia keluar darah. Ni darah apa pula ni kan? Ni darah terkejut Ustaz. darah terkejut. Tak ada darah terkejut. Kan itu haid itu kan. Tak ada mahu darah terkejut. Maka oleh demikian, orang wanita ataupun orang perempuan ini boleh keluar uzur sehingga umur 80 tahun kalau mengikut fikiran Imam Asy-Syafi'i. Oleh demikian, niat ihram bersyarat. Ya, tidak ada apa kurang pahala pun. Kan ramai yang PM saya perlu ke niat bersyarat Ustaz? Saya perlu ke niat bersyarat dalam menopause? Niat aja lah kan, apa masalahnya? Kan niat aja, benda tu tak ada mengurangkan pahala apa pun. Niat aja niat ihram bersyarat. Untuk kebaikan diri kita juga. Sebab orang perempuan boleh niat ihram bersyarat. Laki tak boleh niat bersyarat. Kan laki jangan niat bersyarat pula. Saya uzur Ustaz. Kan? Apa yang uzurnya ni? Gaut. Gaut kaki kan. Kaki gaut ke uzur. Ini uzur syar'i kan. Kalau gaut dia kecil manis kan, itu bukan uzur syar'i. Ya. Jadi orang lelaki jangan mandi-mandi pula niat bersyarat. Kan? Gitu. Niat biasa sahaja. Orang lelaki jangan niat bersyarat. Niat biasa sahaja sikit. Kan tak ada sekira-sekiranya. Niat yang pertama aja. Umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala sudah. Kan tak ada niat-niat syarat. Andai kata orang lelaki diujilah dengan sakit, terhalang masuk Mekah, COVID, kena masuk hospital, pengsan yang tak sedar-sedar sehari dua, maka mereka ini kita minta buat tahallul ihsar. Boleh juga keluar larangan ihram, tetapi dengan menyembelih seekor kambing, kan, maka keluarlah ihram daripada ihram umrah. Menyembelih seekor kambing, kan, kurang lebih harga dalam 500 riyal gitu, boleh keluar ihram umrah bagi
Jemaah lelaki. Orang perempuan tak perlu sembelih kambing. Sebab apa? Sebab mereka dah ada niat ihram syarat. Maka dia dah boleh safe kat situ. Keluar ihram dengan bergunting rambut sahaja. Okay, ya? Okay, jelas. Itu berkaitan dengan niat ihram bersyarat. Kalau orang naik train, di mana pula nak diniatkan ihramnya? Okey, baik. Bagi jemaah-jemaah yang naik train, boleh niat ihram umrah sebelum train bergerak menuju ke Mekah. Train tu dekat stesen kereta api lagi. Dekat stesen kereta api Madinah, sebelum dia bergerak, ada announcement. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. This is your captain speaking. After 20 minutes, we will go to Makkah. So for those who are going to do umrah, please recite your niat right now. Okay? Kurang lebih lah ayatnya pun saya pun hafal. Ya? Jadi jemaah pun niatlah ihram umrah sendiri. Kan? Tak ada mutawif, tak ada siapa nak guide. Ini sendiri kena ingat. Sendiri kena ingat. Maka niat saja sebelum train bergerak keluar. Sebelum train itu bergerak meninggalkan stesen kereta api Madinah, maka niat terus. Ya? Jadi kalau ada jemaah-jemaah kat situ tu tolong pesan memesan lah, tolong pesan-pesan ya. Haji niat ihram haji ya. Kan. Jadi saya sebagai mutawif takkan pesan dalam WhatsApp. Yang mana nak train, tolong dah sampai train nanti jangan lupa niat terus. Gitu kan, dah duduk selesa dekat business coach ataupun economic coach apa semua, sebelum gerak niat ihram dahulu. Untuk kita tadi yang naik bas, kita niat dalam bas beramai-ramai, kita ulang-ulang niat bagi jemaah semua, sabit niat. Ya? Tadi tolong jangan tidur kan, saya pun pesan siapa yang tidur tolong bangun kan. Tolong segar, tolong sedar bahawa kita nak niat ihram ni. Ya, nanti bangun tidur mamai-mamai kan. Apa benda niat-niat ya, lupa dia tidur sambung tidur kan. Jadi tak niat ihram umrah, bila kita melintasi saja keluar daripada Bir Ali, maka dikenakan dam padanya kan. Kerana tidak berniat. Sebab niat ini rukun umrah. Tak berniat maka tidak sah umrah. Ya, tidak ada umrah baginya. Jadi kalau niat boleh. Tapi kalau niat bukan di miqat, makanya dikenakan dam seekor kambing nanti. Oleh demikian, jaga betul-betul lah. Jaga betul-betul ke mana di Bir Ali nanti. Okay, baik. Itu bagi niat. Okay, kemudian kita nak membicarakan juga berkaitan dengan masalah-masalah wanita yang mungkin terkena bagi wanita lah. Ya. Ini kalau kita lihat dalam fiqh wanita, ada dibahaskan. Saya akan sentuh beberapa perkara lah yang berkaitan dengan masalah wanita. Antaranya ialah yang paling utama adalah masalah haid lah. Masalah haid. Haid ini apa tuan-tuan? Haid ini ialah darah tabi'i yang keluar daripada rahim wanita yang sehat, baligh dalam waktu-waktu dalam tempoh yang tertentu. Itulah maksudnya haid. Kalau darah itu keluar dalam tempoh uzur dia, maka itulah haid. Jadi tolong bagi jemaah-jemaah wanita semua, kan, ibunda-ibunda, kakanda-kakanda semua, tolong semak betul-betul dan tahulah kan bila keluar haid masing-masing punya uzur kan. Ini ada jemaah kita yang tak cantik langsung ya. Ada jemaah kita, jemaah wanita ni dah berapa lama dah kan hidup tapi tidak mencatat haid. Saya pun muskil macam mana dia kira haid dia, sah solat dia ke apa semua. Jadi tolong ambil perhatian ya. Suami-suami, abang-abang pun tolong ambil pesan kepada isteri ke apa semua. Kalau tengok isteri tadi ni asyik kat semayang aja kan, asyik cuti aja manjang, darah aja cuti. Darah aja cuti. Ada yang namanya haid, ada yang namanya istihadah kan. Istihadah ni apa tuan-tuan? Istihadah ni ialah darah yang keluar kurang daripada 1 hari 1 malam ataupun melebihi tempoh maksimum haid 15 hari 15 malam. Keluar tempoh haid kurang sehari semalam dah kering dah. Itu nama istihadah, itu bukan haid. Tapi haid dia boleh keluar sampai 7 hari 8 hari sampai tempoh 15 hari. Habis 15 hari kalau darah lagi itu istihadah. Kena mandi wajib dan boleh solat. Jadi bukan setakat bila keluar darah aja tak semayang. Keluar darah aja tak semayang. Itu macam mudah banyak kan cerita dia. Kita pun dah banyak melanggar perintah Tuhan. Oleh demikian kena ambil kira kan. Bermula sekarang ni tolong ambil kira kan. Tak apalah yang lama-lama tu tak apa. Ni bila dengar cara saya ni
Tolong ambil kira lah. Hari darah kira betul-betul kan. Sampai 1 sampai 15. 15.30 kan, gitu tempoh dia. Jadi haid ini adalah istihadah. Jadi ada orang ni haid dia keluar panjang sampai dah melintasi tempoh 15. Turun darah lagi. Ini namanya istihadah. Boleh mandi wajib dan boleh solat pakai peti liner apa semua, walaupun darah-darah kena sembahyang kerana mereka itu dalam fitrah istihadah. Ya. Jadi tempoh uzur ada tempohnya, istihadah ada tempohnya, ya. Okey, baik. Jadi tolong ambil perhatilah berkaitan dengan haid dan juga istihadah hari ini, ya. Apa masalah yang menimpa bagi wanita yang haid? Bila mana haid, mereka ini adalah tidak boleh melakukan ibadah umrah maupun haji. Tak boleh, kan? Semua benda boleh buat, melainkan tawaf itu saja yang tak boleh. Dan orang yang uzur, dia boleh berniat. Dia boleh pergi bersa'i, boleh bergunting bercukur. Tapi oleh kerana awak belum bertawaf lagi, maka tak bolehlah menekawi sa'i. Kalau ibadah haji pula lain, kan ada part yang mana boleh diawalkan sa'i, haji sa'i simpan ke apa semua ni. Lain. Jadi, oleh kerana kita dalam ruang rekod cerita bab umrah ni, cerita bab umrah je lah. Maka ceritanya orang uzur, dia boleh buat niat apa semua. Tapi dia kena tunggulah, kena tunggu. Kalau dia daripada ihram, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku akan bertahalul, bermakna dia dah hari yang ke-5 dah uzur. Hari ke-6 lazim dia berhenti. Dia pergi ke Mekah, dia malas nak pergi ke mikot lagi, dia pun tak jaga je. Dia tak gunting, dia jaga ihram dia. Tunggu sampai esok, tengok-tengok berhenti betul. Dia pemandi wajib, terus saja boleh pergi tawaf sa'i. Tak perlu dah pergi Tanaim ke apa semua, tak payah. Sebab apa? Sebab dia masih ada lagi ihram bir ali yang masih kekal, masih ada pada dia. Tapi kalau dia dah bergunting apa semua, tengok dah berhenti bersih betul, kan, mandi wajib, kemudian ambil taksi pergi ke sempadan tanah halal paling hampir Mekah, ialah Tanaim, boleh niat di situ dan masuk balik semula ke Mekah. Boleh buat umrah. Pastinya ada permit lah, kan, permit. Memang tak boleh buat apa lah, memang kena mohon lah. Cumanya bila berhenti uzur dia dah boleh pergi buat ihram, dah boleh buat tawaf dan juga sa'i. Jadi ini yang melangkaui ataupun yang melingkupi jemaah-jemaah wanita yang mana uzur ni. Okey. Baik. Ada jemaah macam jemaah saya baru ni, kan? Ada jemaah saya yang ketika mana dalam tempoh haid dia darah keluar, tapi ada part dia berhenti sekejap. Itu namanya fatrah an-naqa', kan? Fatrah an-naqa' ni makna kata dia berhenti sekejap. Dia keluar pertama, kedua keluar, ketiga dah keluar sikit, keempat dia berhenti, kelima berhenti, keenam dia keluar balik hari keenam, tujuh keluar balik hari tu, kan? Jadi hari keempat, kelima dia berhenti, itu namanya fatrah an-naqa'. Fatrah an-naqa' ni apa, tuan-tuan? Ialah darah berhenti 1 hari ataupun 2 hari dalam tempoh haid. Maka dalilnya adalah, kan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa dalil an-naqa' ini adalah suci. Apabila seorang wanita yang sedang haid mendapati suci, terhenti darahnya beberapa masa, maka hendaklah dia mandi wajib, mengerjakan solat dan ibadah lain, serta boleh melakukan perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang-orang yang suci. Bermakna boleh kata boleh bertawaf, boleh bertawaf. Bila boleh bersolat, makna kata boleh bertawaf lah. Okay, ini disebut dalam Al-Majmu' Asyara Al-Muhaddab jilid 1 hal 517 dan juga 518. Bermakna apabila boleh saja bersolat, makna kata dia boleh bertawaf umrah. Oleh demikian, apabila berhenti saja, tengah keluar hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia keluar sikit, hari keempat dia berhenti, maka dia kena tunggu dulu. Kan, kena tunggu dulu. Adalah tempoh 6 ke 7 jam, barulah mandi wajib. Dan kenapa kena tunggu 6 ke 7 jam? Supaya nak betul-betul pasti dia betul-betul berhenti, kan? Jangan tengah pergi nak buat umrah tiba-tiba dia keluar lah pula, kan? Jadi pastikan dia betul-betul dia berhenti, maka barulah kita mandi wajib, ya. Maka jemaah-jemaah wanita yang terkena begitu, maka pastikan bila kena satu nakak, tunggu dalam 7 jam, kemudian tengok kapas, masukkan tisu ke apa semua, tengok luar dalam memang kering, tak ada darah, baru mandi wajib.
Kemudian ambil slot permit umrah, kan, performing umrah tu ambil slot pukul berapa yang ada, katalah kita berhenti pukul 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 petang, kita dah tengok bersih betul, ambil slot 6 ke 9 malam, boleh buat umrah insyaAllah. Sendiri buat lah, tanpa mutawif, kan, sendiri buat. Tawaf dan juga sa'i cukup gunting, settle juga satu umrah bagi pihak diri dia. Ya. Maka itulah dia ceritanya berkaitan dengan fatrah an-naqab. Maka fatrah an-naqab ini terpakai kepada semua jemaah-jemaah haji maupun jemaah-jemaah umrah. Okey, baik. Jadi ini kurang lebihlah perbahasan kita berkaitan dengan perjalanan daripada Madinah menuju ke Mekah, kemudian niat bersyarat tadi tu, dan juga kepada jemaah-jemaah yang ada fatrah an-naqab. Dan ada juga isu wanita yang saya nak sentuh juga kat sini, ialah isu berkaitan dengan pengambilan pil penahan haid. Kan, pil penahan haid ini melingkupi permasalahan wanita lah. Ya. Pil penahan haid ini boleh ke tidak ambil? Okay, baik. Muzakarah haji telah memutuskan boleh ambil pil penahan haid dengan syarat ada 3 aspek utama yang perlu dititik beratkan. Yang pertama, ya, mesti mendapat nasihat doktor. Doktor yang suggestkan pada tuan-tuan, hajah-hajah sekalian untuk ambil pil penahan haid. Pergi klinik, kata doktor, saya lagi 2 minggu nak pergi umrah. Agak-agak boleh tak saya nak ambil pil penahan haid? Kan, tanya doktor. Kata doktor, awak ni tak boleh lah ambil pil penahan haid. Awak punya darah cair ke apa semua kan. Itu contoh. Kalau awak ambil pil penahan haid, lagi berkecamuk apa semua. Kan, berkaitan dengan haid apa semua ni, lagi awak pening nanti. Terabur habis, keluar sikit-sikit, keluar sikit-sikit. Langsung tak buat umrah. Lebih baik stay aja dalam mood yang normal tanpa makan pil penahan haid. Contoh. Yang kedua, mestilah makan pil itu tidak memudaratkan. Kalau sekiranya makan memudaratkan, ada jemaah kita betul yang makan pil penahan haid, lepas tu dia keluar melambat. Dia memang berhenti, dia berhenti betul haid kita. Kan, berhenti haidnya sehari 2 hari dia keluar. Dia berhenti. Hari yang ketiga dia melambat habis, keluar darah apa semua, ICU tu tak ada, masuk ICU. Jadi ada orang dia tak apa boleh lah. Benda ni apabila memudaratkan, maka jadi haram untuk mengambil pil tersebut. Oleh demikian kena ambil nasihat doktor. Dan yang ketiga yang kata muzakarah, mestilah dimakan 2 bulan sebelum terbang umrah. Bukan esok terbang hari ni telan, bukan. Ya. Dia mesti kena ambil 2 bulan daripada tempoh kita menunaikan ibadah umrah. Maka oleh demikian, ya, dalam permasalahan pil penahan haid ini benda yang common, yang memang sering kali jemaah perempuan tanyalah. Macam-macam jenama ada kan, Nordet kan, Nordet, Yasmin, Mavelon, Ginera, Mursilon, Yaslot, Diane, Yudina, apa benda dah, saya pun tak tahu. Jadi cerita dia, ini semua boleh menahan darah haid dengan mengambil. Cuma sama ada bagus ataupun tidak, maka tadi tu 3 syarat mesti dipenuhi. Dapatkan nasihat doktor, nasihat pakar, kemudian ubat tidak memudaratkan, dan juga mesti ambil awal kan, 2 bulan awal, 3 bulan awal. Ya, okay, baik. Kemudian daripada sini juga di situasi yang dicadangkan oleh pengamal perubatan, jika sekiranya tiada masalah tentang haid, disyukur agar tidak mengambil mana-mana pil. Ya? Ini disebut dalam muzakarah. Jika sekiranya tak ada apa-apa masalah kan, kita ni tawakal ala Allah kan, tawakal kepada Allah Ta'ala saja cukup dah kan, tak payah kita rasa takut berbenar nak kena ambil pil penahan haid lah apa semua. Tawakal ala Allah, insya-Allah Allah dia mendengar isi hati kita, dan dia akan bagi juga buat tuan-tuan daripada hajah-hajah sekalian 1-2 umrah boleh buat insya-Allah. Pergi Mekah minum air Zam-Zam dengan niat, ya Allah, dengan berkat air Zam-Zam ni, ya Allah, berhentikanlah haid aku, ya Allah, minat niat gitu insya-Allah. Yang kedua, jika terdapat di dalam masalah haid, hendaklah dirujuk sebab saringan kesihatan mesti dapatkan nasihat pakar. Kemudian masa rujukan adalah awal kurang-kurangnya 2 ataupun 3 bulan sebelum menunaikan ibadah umrah. Mana kata dapatkan nasihat pakar tadi ni
2 bulan umrah. Contohnya nak pergi Mei, sekarang dah buat consultation untuk doktor. Jika sekiranya saya pergi Mei nanti, doktor boleh kat saya nak ambil pilihan haid apa semua, ikut nasihat pakar. Kemudian setengah pengambilan perubatan memberi ubat hormon secara berterusan 2 hingga 3 bulan, di mana ubat tersebut bukan dilesen untuk menahan haid. Pengambilan secara berterusan ini perlu dirujuk kepada pakar ONG. Kan? Ya, ONG. Ya, makna kata bila ada yang memberi ubat hormon lah semua kan, dia ada ubat hormon, ada pil penahan haid, ada juga yang untuk pil family planning. Jangan salah pil pula. Dia ambil pil family planning pula kan, itu lain pula pilnya. Ya, okey, baik, pastikan dapat maklumat ataupun nasihat pakar ya gitu. Mesti patuh dengan cara pengambil ubat. Ada tempohan kena ambil gitulah. Dan golongan yang perlu dirawatan perubatan contohnya pil hormon, suntikan dan pembedahan dan sebagainya mesti didapatkan dahulu segera kepada doktor pakar sebelum menunaikan ibadah umrah ya. Kemudian dia bagi cadangan ya. Nampak muzakarah haji dia bagi cadangan. Situasi yang disediakan yang pertama sekali kata dia jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang mengambil pil kerana keadaan tubuh badan tidak semestinya sama. Kan hajar-hajar dengan kawan-kawan lain kita punya hormon badan kita. Jadi jangan dengar cipi-cipi aja, oh kawan kita ambil pil badan haid hari tu kita pun ambil kan, jangan ikut orang ya. Lepas tu tak ada rujuk pula dengan doktor kan, ambil sendiri aja beli kat farmasi apa semua. Farmasi dijual aja kan, dia beli apa tuan-tuan sakit ke tidak kan. Yang penting nak pergi penang haid, nak ambil RM20 beli. Jadi kena ambil nasihat pakar. Yang kedua, jika tiada pilihan, pil hormon tersebut boleh digunakan untuk tempoh yang tertentu dengan nasihat dan kaunseling daripada pakar ONG ya, gitu. Yang ketiga, segala masalah discharge kendir yang berlebihan dan tidak selesa dalam dijumpa dengan doktor dan menerima rawatan yang susulan. Masalah prolaps dan kencing tidak tos adalah diatasi dan dirawat sebelum berangkat ke tanah suci. Ini semua masalah-masalah yang menimpa lah bagi jemaah-jemaah wanita lazimnya ya. Okey. Okey, tengok apa pula cadangan dia daripada muzakarah haji. Perkara-perkara yang boleh dilakukan semasa haid. Ni orang yang haid ni, yang uzur ni. Dengar boleh. Apa benda yang boleh buat? Bukan semua benda tak boleh buat. Banyak benda boleh buat ketika mana haid. Yang pertama sekali, niat ihram umrah boleh. Tadi daripada Bir Ali, daripada naik tren dan semua, kalau uzur ataupun akan datang uzur, boleh niat. Tapi niat bersyarat lah. Kan niat bersyarat. Yang kedua, mandi sunat ihram. Boleh. Mandi sunat ihram dapat juga pahala kan. Yang ketiga, bertalbiyah sama dengan takwil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah boleh ramai-ramai, tak masalah kan. Orang yang uzur boleh bertalbiyah, bertasbih, bertahmid, takbir, zikir kan. Yang keempatnya, jika sekiranya untuk haji boleh bersa'i apa semula, tapi ini dalam ruang lingkup umrah tak payah. Tapi untuk mereka walaupun uzur, hajah-hajah boleh pergi ke tempat sa'i. Ya, bukan untuk bersa'i, tapi boleh duduk di sa'i ya, Safa Marwah, Marwah Safa tu, bukit Safa Marwah tu, itu jemaah uzur boleh duduk di situ. Kerana itu adalah bukit, dia bukannya masjid. Maka boleh apply performing umrah, lepas tu terus dia menuju ke bukit Safa Marwah. Kan, masuk daripada pintu nombor 1 King Abdul Aziz, belah kanan tu untuk masuk entrance masuk ke tawaf, pintu ajian. Belah kiri tu pergi Babu Ismail tu, tepi bukit Jabal Abi Khubais tu, menuju ke bukit Safa. Masuk daripada situ boleh bagi jemaah-jemaah yang wanita yang uzur, mereka boleh terus menuju ke bukit Safa Marwah untuk berdoa di situ, duduk-duduk di kawasan Safa Marwah. Boleh, kerana di situ adalah bukit, di situ bukannya masjid ya. Jangan duk memerap aja kat bilik kan, tidur, khawah tidur. Banyak benda tuan-tuan kan, duk main handphone aja kat bilik, baik duduk kat Malaysia tak payah pergi ya. Jadi benda-benda ini boleh kan, boleh dilakukan. Dan larangan-larangan pula bagi mereka yang uzur ni apa dia? Tidak boleh solat, tawaf, tidak boleh puasa kan. Tidak boleh bersuci, membaca Al-Quran ya. Baca Al-Quran ini dalam hati boleh. Kan pegang handphone kita ada Al-Quran punya software, kita baca dalam hati je.
Itu boleh. Tanpa kita mengeluarkan suara. Menyentuh handphone yang ada Quran tak ada masalah, sebab handphone macam-macam app tak ada. Tapi kalau pegang mushaf Al-Quran betul tak boleh. Ya, itu sepakat Imam Syafi'i tak boleh. Menyentuh bawah Quran tak boleh, berada dalam masjid tak boleh. Kan? Tidak boleh bersetubuh suami isteri, tidak boleh. Jadi ini benda-benda yang dilarang dalam haid. Jadi yang dilarang banyak, yang boleh pun banyak juga. Pergilah ke Safa Marwah tadi untuk berdoa di sana, doakan ya Allah dalam hati, ya Allah bagilah haid aku berhenti, ya Allah, kan, bagilah hamba-Mu dapat juga menunaikan ibadah umrah, kan. Jadi mana grup tadi tu yang mana bertawaf, pergilah tawaf. Lepas tu ambil lah tadi yang jemaah perempuan yang ada dekat Safa Marwah tadi tu. Kan. Maka deal lah dengan mutawif. Okey. Nanti Hajah pergi ke tingkat 1 ke Safa, tunggu situ. Kan nanti masa sa'i boleh jalan sama-sama. Kan. Walaupun dia bukan sa'i umrah, kan, tapi dia sahaja jalan aja, tapi boleh jalan. Safa Marwah kan saya kata jadi bukit. Dia boleh jalan bersama dengan rombongan. Yang lain tu pergilah ke sa'i. Sa'i lah, baca doa sa'i apa semua bersama dengan Ustaz Tawif. Dia join sekali dalam grup tu. Safa Marwah, Marwah Safa gitu. Ataupun kalau masanya ambil skuter, berskuter merampik beramai-ramai tempat sa'i tu boleh, tak ada masalah, ya. Tapi jangan masuk ke belakang masjid, kan. Orang yang uzur boleh duduk di Bukit Safa Marwah dan laluan antara kedua Safa Marwah itu boleh, kerana itu bukit bukannya masjid, ya. Baik, itulah kurang lebih kita punya sembang-sembang berkaitan dengan daripada pergerakan ke Madinah menuju ke Mekah, isu-isu masalah wanita dan juga niat ihram bersyarat, ya. Jika sekiranya ada soalan, boleh lontarkan soalan, insya-Allah saya boleh menjawab soalannya, ya. Ada Cik Hafiz, jom kita terus buka soalan-soalan apa yang ada. Ya, silakan. Daripada Nur Aina Faira. Assalamualaikum. Nak tanya, untuk kuarantin di rumah perlu buat permohonan ke? Untuk kuarantin di rumah sekarang ni tak perlu isi HSO. Hanya perlu isi buka MySejahtera ni, kita buat ni 2 hari sebelum balik, sama ada di Mekah atau Madinah. Buka MySejahtera, di situ ada pre-departure form. Itu isi. Ada pun bawah dia ada permohonan HSO, kuarantin di rumah tak perlu isi. Perlu isi hanya pre-departure form sahaja. Ya, HSO tak payah isi kerana bermula 14 Februari hari itu kerajaan dah memang mewajibkan semua jemaah kuarantin di rumah semata-mata. Tiada di pusat kuarantin, tiada di stesen kuarantin. Dia boleh isilah, dia baca form tu, nak kuarantin di mana? Di rumah, di hotel, apa semua, boleh isi kat situ. Benda tu simpan, save dalam handphone. Ya, nanti bila sampai balik daripada Saudi, sampai ke lain nanti, boleh isi pula borang ni. Ada borang dibagi. Kemudian dia pakaikan lanyard warna kuning. Kemudian ke depan sikit ambil scan QR code untuk isi maklumat pakai digital, jam benten digital tracker tu. Kena isi maklumat pula dalam handphone rumah isi. Pakai jam tracker, keluar naik train, pergi depan, saringan COVID, cucuk hidung, cucuk tekak. Kemudian pergi ke immigration, keluar, ambil lepas immigration, ambil verifikasi dan boleh balik. Kan, family boleh datang ambil. Dan saya kira seronok jugalah, kan. Dah lama tak nampak tengok di KLIA tu balik ketibaan. Biasanya sunyi, sepi je, kan. Baru-baru ni balik bila boleh kuarantin di rumah masing-masing. Anak beranak datang ambil apa semua. Meriah, kan, meriah. Tapi jaga-jaga, tuan-tuan belum tentu negatif, kan. Ni jemaah saya yang terbang ni baru dapat result pagi tadi. Berapa ramai, kan? 2, 4, 6, 7, 8 orang yang positif dah. Kan. Tuan-tuan yang positif tu dah salam-salam dah dengan anak, bini, cucu apa semua tu. Semuanya pun jadi kontak rapat. Oleh demikian, jangan ramai-ramai ambil, kan, tuan-tuan dekat KLIA tu nanti. Ambil seorang dua sudah. Sebab kita belum bebas sepenuhnya. Kita balik rumah, mandi apa semua. Lepas tu barulah salam-salam dengan anak bini apa semua ni. Ya, risau kita di positif. Ya, kita belum tahu lagi, ya. Result saringan KLIA tu belum tahu lagi. 2 hari ke depan baru tahu. Ni macam hari tu kemarin dah buat swab test ke KLIA. Hari ni tengok berapa ramai yang positif jemaah saya. Kan, okey. Baik. Seterusnya. Daripada middle journey, adakah pembayaran hotel hangus? Tidak hangus, boleh dibawa ke hadapan. Seperti mana saya maklum tadi, kalau positif, terus saja menghubungi Andalusia untuk dibawa, di reschedule balik tarikh, tuan-tuan. Seterusnya.
Daripada Azlini Aziz. Ustaz, klinik apa namanya di Sri Kembangan tu? Allah. Allah Masya Muhammad. Klinik apa pula kan? Tak apa. Boleh WhatsApp saya, nanti saya bagi tahu akan apa nama klinik yang drive thru Sri Kembangan. Saya perlu pula tanya kan. Tapi kalau yang betul-betul yang saya tahu, yang betul-betul 1 jam aja punya resort dekat KLA lah. Dekat KLA, tingkat 5, dekat sebelah Papa Ridge, dekat ujung sana tu. Memang 1 jam resort. RM470 bayar, 1 jam dapat resort. Ya, insyaAllah. Seterusnya. Daripada Minah Hussein. Ustaz, boleh bawa makanan Malaysia ke sana tak? Nak bawa makanan bila? Kan? So far makanan kita memang ada makan kat hotel Mekah Madinah, ada makan. Makanan pun bertepatan dengan cita rasa kita, insyaAllah. Jangan risau. Tapi kalau kita nak bawa chili sauce, sambal cekno, bawa lah situ, tak ada masalah kan. Itu boleh dibawa. Okay, seterusnya. Jamaiyah Osman, Assalamualaikum. Kalau flight 193, 8 malam, flight akan transit di Doha 2 hingga 3 jam. Jadi bila dan pukul berapa nak buat PCR test tu, Ustaz? Okay. Kita akan terbang ke Doha. Ini yang terbang bersama saya ni kot 193 kan. Pesawat Qatar Airways jam 8 malam. Kita sampai di 8 malam, kemudian sampai Doha 3 jam transit, kemudian kita, sebab saya tak dapat lagi jadual penuh, kita kena kira jam berapa sampai di sampai di Jeddah tu, jam berapa sampai. Ya, kemudian tolak 48 jam ke belakang. Jadi untuk 193 ni saya boleh katakan boleh buat 28 hari bulan 2 jam 8 pagi. 8 pagi 193 dapat result. 8 malam terobang. Itu boleh. Masih lagi dalam tempoh valid 48 jam, tak ada masalah. Ya, insyaAllah. Baik, seterusnya. Latifah Hassan, Ustaz, jika kita bawa ubat-ubatan adakah mesti dibawa surat doktor? Tak semestinya. Hanya mereka yang ada kronik saja yang bawa surat. Yang tak kronik tak payah bawa surat. Takkan nak bawa Panadol, ubat batuk, kan, minyak uji cak limau nak kena ada surat doktor, tak payah. Yang mana kronik saja, ya. Dia memang kena insulin kan, dia memang kena insulin dekat perut kan sebab dia kecil manis. Jadi insulin nak bawa jarum dan apa semua tu, itu wajib ada surat. Sebab nak clear betul dekat airlines, sebab kita nak bawa jarum tu naik ke atas apa semua, ya. Ada surat dalam bahasa Inggeris, ya. Okey, baik. Seterusnya. Helman Sulaiman, Assalamualaikum. Ustaz, saya dan ibu dijangka mengenai umrah pada bulan Mei. InsyaAllah bulan Mei nanti dan bulan Syawal. Bolehkah Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Silakan terbang. Tak ada masalah kan. Boleh. Cuma saya Syawal saya tak ada grup lah sebab saya punya isteri nak bersalin bulan Syawal ni. Jadi tak ada grup. Saya last bawa grup 7 April untuk umrah Ramadan sahaja. Ya. Jadi siapa yang nak masuk tarikh saya tu masih lagi dibuka 7 April pesawat MH masuk Mekah dahulu, insyaAllah. Ya, okey, baik. Seterusnya. Daripada Safina Ali, kalau dapat buat umrah kedua dan ketiga, adakah buat sendiri atau masih dibimbing oleh mutawif? Umrah pertama daripada Bin Ali atau Qadul Manazil dibimbing oleh mutawif. Yang kedua umrah Ja'ranah dibimbing oleh mutawif. Ada umrah-umrah yang lain itu sendiri boleh buat, Hudaybiyah ke, daripada Taif balik semula dapat umrah ke, itu sendiri buat, tak ada masalah. Ya, baik, seterusnya. Daripada Nurleda Latif, Ustaz, kain ihram cukup tak sepasang? Pengalaman saya lah bagi jemaah-jemaah yang mana baru nak pergi apa semua, bawa 2 pasang. Kan bawa 2 pasang. 2 helai. Ya. Kemudian bila balik besok, dah habis umrah apa semua, tengok dia punya kain ihram aja dah separuh beg dah penuh, boleh wakafkan dekat Mekah Madinah tu. Bagi daripada pekerja hotel ke apa semua, boleh wakafkan aja. Nanti mereka boleh wakafkan kepada fakir miskin. Jadi ruangan kain ihram tadi tu dah dah lapang, boleh letak pula kurma ke apa semua. Ya? Jadi bawa 2 pasang seorang. Itu yang terbaik. Seterusnya. Daripada Nur Baiti, Assalamualaikum. Andalusia tak ada mutawif perempuan ke? Okey. Mutawifah kita tiada. Tetapi kita ada yang namanya Bidadari Raudah. Kan? Bidadari Raudah. Ini ada. Ya. Mereka ni akan pimpin jemaah-jemaah wanita untuk memasuki ke Raudah. Kalau dia orang dapat gelang,
Dia orang sendiri akan masuk. Tapi kalau gelang tak dapat, dia orang hantar je lah sampai luar kan. Kemudian di Mekah pun ada juga kan. Ustazah Saadiah kita ada dekat Mekah hari tu, dia jumpa saya masa kat Madinah. Bimbing jemaah-jemaah umrah, bimbing jemaah-jemaah Raudah saja Ustazah Saadiah. Terima kasih. Mana bimbing sekarang ni ustazah lain pun dah masuk, Ustazah Asmah pun ada dekat Madinah sana. Jadi tak ada masalah kan, ustazah-ustazah kita ada masalah wanita boleh rujuk terus kepada mereka. Dan kalau sekiranya ada permasalahan boleh rujuk, cuma mereka ini tak bersama-sama lah bersama mutawif bimbing umrah ke apa semua, tak. Mutawif lah jangan bimbing kan? Jangan risau, mutawif kita ni pun boleh kan, boleh kita harapkan kepada mereka insyaAllah hal-hal wanita kan, hal-hal dalam kelambu, luar kelambu, insyaAllah mutawif kita boleh handle, tak ada masalah. Kalau tak boleh handle, boleh PM saya, Saifullah Nasri, insyaAllah saya boleh jawab sebarang persoalan tuan-tuan, insyaAllah. Seterusnya, daripada Miss Amik, Assalamualaikum Waalaikumsalam, nak tanya, dekat KLIA ada money changer ke? Ada money changer, CMB, Maybank apa semua, tapi mahal teruk kan, teruk mahal kan, rugi. Jadi lebih baik tuan-tuan tukar saja. Yang nak cantik tukar rate hari ni 113, 112.5 ke apa semua, ada dekat Aeon Maluri, ada dekat mana-mana Jalan Tar ada kan. Andalusia Tijarah kita pun ada juga buat apa semua, boleh rujuk kan. Jadi cuma rate dia berbeza-beza tuan-tuan kan. Jadi kalau ambil dengan Andalusia Tijarah, duit tuan-tuan terus dapat dekat KLIA nanti. Ya, boleh rujuk Puan Ju nanti ya. Adapun kalau nak lagi cantik rate apa semua, tuan-tuan boleh cari sendirilah kat mana-mana saja yang mungkin lebih rendah apa semua, tapi tuan-tuan pula nak kena keluar apa semua kan. Jadi tukar duit dekat KLIA amat merugikan lah jangan tukar kan. Tukar siap-siap dekat di tempat tuan-tuan kan. Dekat, kalau saya kat Bangi tu, tuan-tuan yang mana duduk Bangi boleh datang ke CS kan, datang ke CS Bangi tu, depan Bangi Wonderland, bagus juga rate dia, okey lah kan, okey lah. Okay. Baik, seterusnya. Daripada Azili Aris, contoh kalau anak perempuan saya PCR positif di Madinah, sebelum balik ke Malaysia dan kena kuarantin di Madinah, waris kena tunggu atau waris kena balik Malaysia? Siapa yang akan uruskan anak saya dari segi penerbangan balik dan lain-lain yang berkaitan? Macam mana dengan kos kuarantin di sana? Baik, sama ada tuan-tuan yang mana positif di Madinah ataupun di Mekah, memang kena kuarantin 10 hari tuan-tuan, kurang lebih 10 hari kena kuarantin. Jemaah yang nak tunggu, boleh tunggu, tapi kos untuk penerbangan yang mana yang tunggu burn. Sehala yang mana tunggu tu burn, tapi yang mana anak punya insyaAllah dia bawa ke depan. Jadi tuan-tuan kena ambil pula lah tiket untuk daripada, yang pertama tiket lanjutan tempoh di hotel, tempoh hotel di Madinah atau Mekah. Yang kedua kena bayar pula satu hala punya penerbangan kan, untuk balik ke Malaysia. Anak tak apa, anak sebab dia di cover atas sebab alasan COVID, dia di cover oleh insurans di COVID untuk 10 hari penginapan, dan penerbangan pula dah boleh dibawa ke depan, cuma dikena bayar secharge saja dalam 7,800. Jadi itu semua kos, insyaAllah pegawai kita di Madinah boleh maklumkan kan. Saya tak boleh tak tahu kos on the spot sekarang sebab kita tak ada komputer nak check apa harga tiket apa semua. Haji kalau skim berlaku begitu, rujuk terus pada pegawai Ustaz Ashraf kita, mudir kabir kan, kita punya bos besar dekat Madinah sana, Ustaz Ashraf, ataupun Abang Arif ataupun Haji Arif di Mekah. Kalau sekiranya positif di Mekah, boleh rujuk mereka berdua ini untuk perkembangan, untuk apa semua. Mereka akan kuarantinkan di satu tempat, di hotel tertentu, kemudian makan, minum apa semua akan dihantar ke bilik apa semua, dan selesai habis semua PCR negatif semula, boleh balik semula ke Malaysia. Yang mana nak teman, boleh teman, tapi kos semua tu ditanggung sendiri. Seterusnya. Daripada Aisyatul Fiza Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, sekiranya sehari sebelum terbang, saya datang haid dan saya akan berniat bersyarat di dalam kapal terbang. Sampai di Mekah, apa perlu saya buat? Adakah dengan berniat bersyarat apabila saya sampai ke Mekah, saya betul bertahlul, atau saya perlu tunggu beberapa hari untuk batalkan pantang larang ihram saya? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, afwan. Okey, baik. Jika sekiranya, saya kata tadi, jika sekiranya sehari sebelum terbang uzur, maka orang uzur kena niat tak? Wajib juga niat. Kan? Tak boleh masuk Mekah tanpa niat, tak boleh. Mesti niat juga, tapi niat ihram bersyarat.
sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya haid aku berterusan, ketika itu aku akan bertahalul. Sampai hotel di Mekah, tengok uzur masih keluar. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Tak boleh. Lama-lama banyak dam nak kena bayar. Buka tudung, ambil gunting, rap aja. Bila rap saja, keluar daripada ihram. Itu yang sebaiknya. Dan apabila besok dah okey, dah berhenti ataupun dapat fatrah an-naqah tadi, dia berhenti sekejap ataupun dah memang clear dah uzur, mandi wajib, tahan teksi pergi ke Tanah Im, niat di sana semula, masuk ke Mekah, boleh buat umrah. Amat saya sarankan jemaah jangan tunggu lama-lama dalam ihram kerana banyak kes jemaah rambut gugur lah, hapus semua, tak tahan tuan tunggu lama-lama dalam ihram. Keluar je lah daripada ihram tu kan. Jadi kita pun jadi orang yang bebas dekat Mekah, bulu kilir, tak ada pening pasal dalam ihram. Ya. Jadi tempoh berapa lama kita berada dalam haid itu terpulang kepada hormon masing-masing lah, pada diri masing-masing, berapa lama haid apa semua. Tapi jangan tunggu lama-lama. Dengan niat cakap tadi, kita keluar saja daripada larangan ihram umrah. Itu yang terbaik. Ya, seterusnya. Daripada Azhar Mat Daud, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi jemaah lelaki masa bertolak dari Madinah ke Mekah, perlu siap-siap pakai ihram ke? Atau pakai ihram masa sampai di hotel Mekah? Oh, tak boleh. Kan? Bagi jemaah kita di Madinah maupun dia pada Malaysia, pakai ihram siap-siap. Ya. Kerana bila kita niat, kita dah sabit 13 larangan ihram. Kalau kita dah niat 13 larangan ihram, kita dah niat nak umrah dan 13 larangan ihram on ke atas kita, kita pula pakai baju jubah lagi, pakaian bersarung bagi lelaki, pakai spender lagi, semuanya kena dam. Itu sebab kena pakai ihram siap-siap. Kan, pakai ihram siap-siap di hotel. Dan kalau siapa yang masuk daripada sektor Malaysia menuju ke Jeddah dan masuk Mekah, pakai siap-siap di KLIA. Orang yang duduk sekitar KLIA, Dengkil, Nilai, Bangi, setakat KL apa semua tu, pakai siap-siap di rumah lagi, senang mudah gitu. Ya. Pakai siap-siap, kemudian kita boleh menuju ke KLIA dan terus sahaja kita terus sahaja naik terbang dan kita terbang. Bila 30 minit sebelum nak sampai ke Mikat Kuala Manazil, kita dah niat aja. Tak payah kita nak solat salin apa semua, tak payah. Dan sama juga daripada Bir Ali tadi, daripada Madinah, kita pakai siap-siap dalam bilik apa semua. Kita niat saja di Bir Ali tanpa perlu kita bersolat salin lagi. Ya. Sebab saya katakan tadi, oleh kerana kita ni nak mengejar permit umrah dan nak makan di hotel Mekah segera, maka tak payah turun di Masjid Bir Ali tu. Nanti turun-turun lagi jemaah nak mandi lagi, nak semayang lagi, nak tukar ihram lagi, sesat lagi. Allah, mau sejam setengah kan nanti. Bila tuan-tuan sampai di Mekah, lepas pukul 10 malam, makanan pun dah habis. Bila makanan pun dah habis, jemaah pun lapar. Bila jemaah lapar, jemaah mengamuk. Siapa yang pening? Mutawif yang pening. Okey, oleh demikian, kita tak turun dekat Bir Ali, niat aja suruh pakai ihram siap-siap dekat hotel di Madinah. Ya, seterusnya. Daripada Nur Asmah, Ustaz, adakah kalau bawa beg tambahan dikenakan bayaran tambahan? Kalau kena bayar, berapakah bayarannya? Okey, baik. Untuk Saudi Airlines, boleh bawa 2 beg bagasi, 2-3 kilo dengan satu hand carry 7 kilo, beres. Saudi Airlines, beres bah, sebab boleh dapat 2 bagasi. Malaysia Airlines, 1, 30 kilo. Qatar Airways, 1, 30 kilo. Tidak boleh lebih. Andai katalah bawa lebih apa semua, maka dikenakan bayaran. 1 kilo mungkin kena sampai RM500, RM600. Kan? Kalau nak bayar, boleh bayar. Silakan, tak ada masalah. Tapi kita lazimnya pesan jemaah tak payah bazir lah kan. Bawa 1 beg cukup. Ya. Kalau betul-betul darurat memang nak kena menambah, nanti dekat KL ke sana lazim tak menambah. Daripada Mekah nanti, Jeddah airport tu nanti, ataupun Madinah punya airport, nak balik Malaysia. Beranak pinak beg, di situ nanti kena clearkan lah dekat kaunter berapa pun nak kena bayar apa semua, itu sendiri bayar dekat situ. Berapa kadarnya ikut rate semasa. Ya, wallahualam. Seterusnya. Daripada Melati Arti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang di masjid perlu ke bawah sejadah sendiri seperti di Malaysia. Setakat ini tidak diwajibkan bawa sejadah sendiri, tak wajib.
Cuma untuk kita punya prevent daripada mungkin terkena COVID, mana lah tahu kan. Tempat kita sujud tu, tantang orang yang positif pada duduk setengah sujud, Allah lah kan. Kena nafas kita, kena hidung kita, kena mulut kita, apa semua, maka disarankan bawa sejadah sendiri. Saya pun bawa sejadah poket aja. Yang lipat-lipat masuk dalam poket, alah kecil gitu kan. Tapi bila buka boleh, macam saya dewasa punya kan. Bawa lah yang kecil itu kan, lebih baik lah untuk kita prevent daripada terkena COVID. Ya. Bawa. Seterusnya. Daripada Din Al-Jauhar, Assalamualaikum. Pada pandangan Ustaz, apakah punca jemaah masih terkena COVID-19 walaupun sentiasa menjaga kebersihan di Mekah dan di Madinah? Agak-agaklah jemaah kita betul-betul ke jaga kebersihan di Mekah Madinah? Itu soalannya kan. Betul ke menjaga? Pakai mask tu betul-betul pakai mask ke kat sini tu pakai mask? Kan? Nampak polis? Lepas polis pasal tawaf? Gitu. Jemaah kita pun kadang-kadang tak betul pakai kan. Bila datang makan, kita makan kan, kita berkumpul ramai-ramai kat dia makan. Lepas tu buka mask makan. Lepas tu pergi kulu kilik ambil roti, ambil jam, ambil salad. Kan berselisih-selisih dengan jemaah. Tahu orang tu batuk ke, kita pun seduk nafas batuk. Jadi faktor itu agak subjektif lah sifatnya kan. Agak subjektif. Boleh jadi juga kita dalam kapal terbang kan, on the way balik ke Malaysia dengan ialah tertutup jemaah, tertutup kapal terbang 8 jam cycling udara apa semua, boleh jadi kan, boleh jadi. Jadi kita nak kata kena di mana tu tak pasti kan tuan-tuan. Jemaah saya ni pun ada 7-8 orang yang masih kena COVID, sedangkan yang lainnya negatif kan. Yang saya tengok yang negatif tu batuk bukan main lagi, tapi negatif. Ada orang tak batuk, tak ada apa, sihat, stage 1 COVID. Saya pun muskil kan. Oleh demikian, kita jaga tu SOP, pakai mask 2 lapis kalau boleh, jangan buka-buka. Sembahyang tu jaga pakai mask. Kemudian masa makan itu sedaya upaya kalau boleh makan. Kan ni kalau boleh lah ni kan, makan bawa naik bilik ke apa semua lebih bagus. Tapi macam hotel Safar tak boleh naik bilik kan. Kalau hotel Madinah ke boleh lah kot. Tapi makan Mekah tak boleh kan. Jadi wallahu alam lah, kita cuba sedaya upaya menjaga, tapi takdir Allah Taala nak kena juga tuan-tuan ya. Tapi kita jaga dulu, jangan berputus asa dulu daripada kita menjaga. Jaga sedaya upaya, makan vitamin C, jaga mask, pakai sanitize, selalu sejadah bawa semayang kita kat masjid ya, insya-Allah. Seterusnya. Daripada TG Hazar Tengku Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa beza niat bersyarat yang disebut di hujungnya halal lah aku atau bertahallul lah aku? Tadi kan. Sekiranya kita kata sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku jadi halal. Bila sampai Mekah, uzur automatik keluar. Kita pun automatik keluar daripada ihram. Perempuan tadilah keluar orang ihram automatik. Tak perlu gunting-gunting dah. Kalau sekiranya niat dia sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku akan bertahallul. Mana belum automatik. Jangan lupa pula kita pun mandi, relax aja apa semua, pakai bedak, pakai minyak wangi, sedangkan kita tak bergunting lagi. Kena dam semua tadi tu. Maka kena buka tudung, ambil gunting, rap 5 helai, keluar daripada ihram, baru sah keluar tahallulnya ya. Itulah beza yang di ujungnya. Halal lah aku atau aku jadi halal, dan dengan aku akan bertahallul ya. Dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Tapi kena ingat betul mana satu yang kita niat bersyarat tadi. Seterusnya. Daripada Nur Danisha Badrisha. Assalamualaikum. Kalau mandi sunat ihram, wajibkah siram kepala atau mandi macam biasa saja tanpa basuh kepala? Ada nama kata mandi dah kan. Mandi ni mana mahu tak basuh kepala, mestilah masuk kan. Tak boleh nama kata mandi rambut masuk dalam serkup yang shower cap kan, tak boleh. Itu belum namanya mandi menyeluruh. Nama sebut mandi mestilah mandi betul, mandi dengan rambut-rambut apa semua. Kita niat saja aku mandi sunat ihram kan, kerana Allah Taala mandi kan. Mandi dengan rambut-rambut basah barulah namanya mandi kan. Ya, jadi mandi semua sekali. Tapi kalau kita nak pakai tudung ke apa semua tadi kan, jadi kita mandi sunat ihram awal lah sikit, pukul 8 pagi ke awal-awal dah mandi sunat ihram dah awal-awal pagi. Jadi bolehlah kita kerja raya ke apa semua bagi kering rambut.
Jadi kalau boleh rambut pun kalau boleh nipis-nipiskan, pendek-pendekkanlah rambut kan. Ini rambut punya berpanjang sampai kita tengok kat belakang tu sampai ada 2 kepala, 1 kepala, 2 macam ada 2 kepala. Pada rambut kat belakang kan punyalah panjang. Ya, jadi pendek-pendekkan rambut, potong-potong rambut, nipis-nipiskan rambut dan rebondingkan rambut bagi kuat sikit rambut kan. Okey, baik. Soalan seterusnya, silakan. Daripada Wan Aznan, Ustaz, kalau kita pakai kain pelekat yang tidak berjahit, lepas tu barulah pakai ihram, boleh ke? Kan? Ni pun ada juga, ada juga masa tanya itu. Kain pelekat, kerat, kain pelekat, lepaskan dia. Bagi dia lepas itu, kan, kerat kain pelekat tu, bagi lepas, kita salut kain pelekat. Lepas tu masuk kain ihram. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab kain ihram tadi tu dah lepas. Walaupun dia ada jahit di tengah ni apa semua, kan, dia jahit tengah, tapi ianya bukan bercantum. Kan? Jadi bila dilepaskan itu, maka dibolehkan. Pakailah ke dalam, pakailah ke ihram belah luar, pakai ihram belah atas, boleh juga, tak ada masalah. Ya. Seterusnya. Daripada Nurul Wahida, Ustaz, gunting better letak dalam beg kargo kan? Benar. Gunting, jarum, segala apa benda lah, kelengkapan shampoo, segala cecair kan, apa semua letak dalam kargo, beg bagasi di bawah. Ya, nanti bila sampai di hotel, ambillah gunting itu letak dekat kita punya tali pinggang ke, kita punya beg seling ke, untuk kita gunting rambut nanti dekat tempat sa'i, tak ada masalah kan, begitu. Okay, baik, seterusnya. Daripada Nur Danisha Basrisha, Ustaz, kalau miqat di Bin Ali, solat sunat ihram di masjid atau di hotel, kos macam mana kita nak tahu kita tak turun di masjid untuk miqat dan hanya duduk dalam bas saja untuk bermiqat? Macam saya katakan tadi, bahawa sedaya upaya kita nak sampai Mekah awal untuk makan malam tuan-tuan di Mekah. Sebab tak ada makan malam dekat ANR. Makan malam dekat ANR tu yang tuan-tuan pernah pergi umrah bersama Malaysia kan? Pernah ingat tak pergi umrah Malaysia? Tuan-tuan ada makan kan dekat Wadi Kudait, makan nasi talam 5 orang, ayam bakar ikan goreng apa semua tu, itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau nak adakan balik, buat saja cadangan kepada Andalusia lah kan gitu. Tapi itu sudah tidak ada. Kita berhenti kejap untuk solat maghrib isyak je. Lepas tu apa nak beli murtabak, belilah apa semua. Kemudian naik balik bas, kita nak segera sampai ke Mekah untuk makan malam tuan-tuan di Mekah. Di hotel Mekah. Maka kita solat sunat ihram siap-siap di bilik hotel. Kemudian mandi sunat ihram, solat sunat ihram, kemudian pergi ke masjid solat Zuhur, jamak takdim, jamak tamam dengan asar, 4 Zuhur 4 asar, kemudian pakai ihram semua, terus pergi Bir Ali. Sampai Bir Ali tak turun, niat dalam bas, kemudian terus saja menuju ke Mekah. Ya, okay, baik. Seterusnya. Daripada Safina Ali, akak bawa mak yang berkursi roda, Ustaz. Mana lebih baik? Akak tolak sendiri atau upah saja? Dua-dua ada kebaikan. Kan kalau akak tolak, kalau akak mampu, tenaga masih kuat, boleh tolak mak, tak ada masalahnya. Ya. Tetapi kalau sekiranya tempoh masa di Madinah itu tadi dah tak memungkinkan kita larat ke apa semua, ataupun mungkin mak badannya lebih besar berbanding kita yang kerdil, maka upahlah jawapannya lebih baik kan. Upah RM300, RM300.5, itulah ikutlah upah. Siapa yang tuan-tuan upahkan, sama ada nak tolak, nak upah Ustaz Mentawi kita pun ada, Indonesia pun ada, ataupun pekerja-pekerja Masjidil Haram pun ada. Kan? Boleh diupahkan, tak ada masalah. Jadi kita pun lapang. Kita tahu mak kita bila ada pendorong-pendorong tadi ni, ambil mak kita daripada bilik hotel, habis umrah dihantar balik ke bilik kita. Gitu. Jadi kita tak payah risau dah. Mereka amanah, kita bayar RM300 tadi, settle apa semua. Tahu mak kita sampai balik hotel je. Sampai bilik dihantar. Kan, masuk bilik, sampai mak kita turun katil, naik wheelchair, turun wheelchair, naik katil. Punyalah mudah. Upah je kan. Jadi senang. Ajar-ajar, tak payah pening. Untuk pergi masjid, mak tahu dah pergi dan balik, umrah dia dah selesai, apa semua. Itu pun terbaik kalau kita tidak mampu tolak apa semua kan. Ada macam jemaah saya baru-baru ni ramai juga kan, 2-3 orang juga yang tolak apa semua. Dan yang nak nolaknya anak saudara ke, pak saudara kan, anak saudara, sepupu, sepapat, mereka pun nak fokus umrah mereka juga. Jadi oleh demikian kita upahlah bagi orang lain supaya kita ni fokus ibadah kan, jauh dari sudut hati kita, jauh dari sudut hati supaya tidak ada rungutan, alamak leceh lah pula, dah torak pak saudara aku ni. Dia kadang jauh dari hati, dia ada rungutan-rungutan begitu. Kita nak mengelakkan dan nak mengelakkan menyusahkan orang lain
Jadi lebih baik kita upahkan sahaja, kan. Jadi kalau betul nak diupahkan, standby duit rial 300 kan, boleh standby di sini insyaallah ya. Baik, ada lagi soalan? Daripada Gondang Nagori, solat jamak tu kena buat 4 rakaat ya ustaz. Kalau buat 2 zuhur 2 asar, boleh ke? Boleh buat 2 zuhur 2 asar, tetapi sendiri buatlah, sebab ikut Imam Masjid Nabawi kan ikut 4 zuhur. Lepas tu kita yang afdalnya naik pula 4 asar. Boleh buat dua-dua ke? Boleh juga, tapi sendiri buatlah, kan, sendiri buat, tak ikut Imam Masjid Nabawi lah ya. Okay, baik, seterusnya. Okey, baik. Okey, saya kira itu sajalah kan soalan-soalan yang dilontarkan oleh para jemaah. Kepada tuan-tuan yang ada sebarang kemusykilan, ingin bertanya lebih lanjut apa semua, boleh PM nombor saya. InsyaAllah saya cuba ambil masa untuk menjawab soalan tuan-tuan. Minta maaf sebab soalan tuan-tuan banyak juga kan yang ada apa semua ni. Kita ikut daripada bawah, lagi saya jawab satu-satu lah kan. Yang semalam pun belum jawab lagi. Kepada tuan-tuan yang nak ke senarai-senarai barangan, umrah apa semua, laki perempuan, yang nakkan tempat-tempat yang mustajab, doa ke apa semua, boleh PM saya. Dan boleh juga join grup WhatsApp saya yang memfokuskan untuk bertanya. Ini grup WhatsApp bukan grup umrah, bukan grup tuan-tuan punya grup untuk umrah, bukan. Ini grup WhatsApp saya wujudkan untuk soal jawab. Ada jemaah kita yang dah balik ke apa semua, kalau saya lambat jawab, mereka boleh tolong jawabkan kan, pasal SOP ke apa semua ya. Jadi insyaAllah boleh PM saya Ustaz Saiful Nasri di 0174503230. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi pada malam esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.